wafatnya Khadijah bint Khuwailid dan juga bapa saudara baginda Abu Talib. Selepas daripada itu Rasulullah mengusahakan untuk berdakwah di luar daripada kota Mekah. Lalu difokuskan kepada Taif yang berada beberapa kilometer ataupun jarak yang boleh tahan juga jauhnya, sahabat-sahabat dikasihi Allah, daripada kota Mekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, lebih kurang dalam, kita sebut lebih kurang dalam hampir 90 ataupun 80 km lah, daripada Taif. Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah, dan kita telah baca dalam kuliah-kuliah yang lalu sebelum PKP itu banyak pendetailan bagaimana respon daripada pembesar-pembesar Taif, beberapa Ibnu Yalil dipanggil, anak kepada Yalil, pemerintah di situ. Ada beberapa orang. Jadi bila Nabi ditolak itu, Nabi keluar, Nabi berdoa, doa yang telah kita baca juga sebelum ini. Dan juga kita telah baca dalam kuliah yang lalu, selepas doa itu Nabi masuk ke satu kebun, dan di situ Nabi bertemu dengan seorang budak Ahlul Kitab bernama Addas. Lalu budak itu bila melihat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan juga Rasulullah. Jadi kita berhenti di kisah Addas itu. Baik, kata pengarang Ibnu Ishaq telah menceritakan yang ini, sahabat-sahabat dikasihi Allah, adalah satu peristiwa yang maknanya agak terpisah. Nak kata terpisah macam mana, pisah atau tidak itu macam mana tapi dia adalah satu peristiwa lain, tapi berlaku dalam kitab-kitab sirah, menyebut ianya berlaku dalam perjalanan ataupun setelah Rasulullah keluar daripada Taif. Tapi ada riwayat lain, kalau kita tengok sebentar lagi kita akan baca, sahabat-sahabat dikasihi Allah, tak dibawa oleh pengarang, tapi peristiwa ini memang sabit dalam hadis-hadis sahih. Peristiwa apa? Peristiwa sekumpulan jin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Jadi kita, sahabat-sahabat dikasihi Allah, perbahasan ataupun bacaan kita pada malam ini fokusnya pada itu. Dan kalau sempat tengoklah macam mana mengenai peristiwa, satu lagi peristiwa masuknya Nabi ke dalam kota Mekah itu sendiri setelah daripada Taif. Itu ada masalah juga, itu nak masuk, cabaran, ada tribulasinya. Jadi dalam kitab-kitab fiqh kebiasaannya akan menyebut Taif ini, keluar daripada Taif, keluar daripada kebun, perjumpaan dengan Addas, akan disebut peristiwa pertemuan Rasulullah ataupun peristiwa sekumpulan jin mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang Ibnu Ishaq telah menceritakan, setelah itu, yakni setelah keluar daripada kebun itu, peristiwa dengan Addas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beredar dari Taif pulang semula ke Mekah, sehingga apabila baginda tiba di suatu dusun tamar, baginda beristirahat dan bangun di tengah malam melakukan solat malam. Ini dalam sahabat-sahabat dikasihi Allah bermusafir. Jadi qiyam pada hak Nabi adalah fardu ain, adalah wajib. Surah apa ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di sebahagian daripada malam itu maka hendaklah engkau fatahajjad, maka hendaklah engkau tinggalkan tidur, nafilatan lak, sebagai tambahan buatmu, nafilah. Jadi para ulama menyebut dia adalah khususiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail, tahajud ini yang fardu itu adalah khusus untuk Nabi, tidak pada umat Nabi Muhammad.
Umat Nabi Muhammad sunat sahaja. Amat dituntut qiyam ini. Tapi pada hak Nabi wajib. Pada hak Nabi wajib. Jadi dia termasuk dalam khasaisul Rasul, khususiyatul Rasul, benda perkara yang hukum yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ya, seingat saya antara lain zakat tak. Zakat keluarga Rasulullah tidak menerima zakat. Rasulullah dan ketua keluarga baginda tidak terima. Jadi itu ahkam fiqhiyah dalam yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah dan juga keluarga baginda. Ya. Jadi Nabi qiyam. Jadi saya teringatlah ada kisah dengan almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Tapi kena tanya Ustaz Ikmal Zaidi lah, ahli qaryah sahabat-sahabat. Bukan ahli qaryah dah, masih lagi tak? Ustaz Ikmal masih lagi tak? Walaupun dah pindah rumah banglo. Ustaz Ikmal tengok ni marah dia. Kena check balik tengok Ustaz Ikmal lah. Saya dengar Allah alam lah, ada ustaz-ustaz bercerita tentang ada dua orang tokoh lah, pergi mancing. Salah seorangnya adalah almarhum Tuan Guru. Kalau saya silap minta maaf lah ya, Tuan Guru Harundin. Dia pergi mancing dengan seorang lagi, Tuan Guru juga. Jadi diceritakan bahawa tengah malam tu mancing tu, sedar-sedar tengok seorang lagi Tuan Guru itu tahajud di atas bot tengah mancing. Tapi saya fikir pula, macam mana Tuan Gurunya tahu? Melainkan kalau dia sendiri tidak bangun malam untuk tahajud. Maknanya apa? Kalau ayat kampungnya ginilah, spesies tahajud belaka. Spesies tahajud belaka. Tak sedap perkataan spesies itu, tapi orang kampung sebut gitulah. Jenis tahajud belaka. Jadi dia bangun malam, dia terajak tengok kawan dia itu mancing pun tahajud juga atas bot itu. Tapi macam saya fikir, macam mana dia boleh tahu? Mestilah dia juga bangun malam untuk tahajud. Jadi kesimpulannya, geng-geng tahajud. Kita ada game mamak, game motor, game apa, game lepak. Yang ini game tahajud. Ya, sahabat-sahabat kasih Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak tinggal tahajud. Jadi ada juga di kalangan para asatizah yang diketahui memang tak tinggal bangun malam. Saya buat ni sahabat-sahabat boleh baca je lah, buat feel. Ya, feel. Tak istiqamah. Bukanlah kita tak qiyam langsung, bukannya tak tahajud, tapi kita bercakap tiap-tiap malam. Tak terkandar orang awam, saya lah. Tapi para ahli ulama, para asatizah yang hebat-hebat, ini makanan mereka, nafas mereka. Qiyam itu satu benda yang biasa. Paling tidak bangun mungkin setengah jam ataupun 1 jam awal daripada subuh, bangun solat tahajud 2 rakaat, dah jadi makanan mereka. Jadi Rasulullah bangun di tengah malam melakukan solat malam. Kemudian beberapa orang dari kalangan mereka di situ dalam buku ini dia guna kata ganti nama saja, mereka kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok teks yang asal dalam kitab fiqh sirah, merujuk kepada golongan jin. Tapi terjemahan bahasa Melayu mereka kan, kata ganti nama je, merujuk pada siapa pun tak tahu, tak disebut kata nama sebelum ni. Ya. Mereka seperti yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, melintasi kawasan itu. Siapa mereka itu? Golongan jin, sekumpulan jin. Berapa bilangan mereka? Adalah pandangan para ahli ulama, tapi antara pandangan yang terkenalnya ada yang mengatakan 7 jin. Nanti kita sebut 7 orang jin. 7 jin. Berapa orang malaikat? Ustaz? 3 orang malaikat. Malaikat ke orang? Penjodoh bilangan itulah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, mereka melintasi kawasan itu dan mereka mendengar segala bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamat baginda membaca, maka mereka pun beredar dari situ menemui kaum mereka
kaum mereka itu maknanya kaum jin juga. Kaum jin juga. Dengan menyampaikan berita berupa peringatan yang menakutkan, merujuk kepada berita apa? Ayat-ayat Al-Quran yang didengari oleh jin itu daripada bacaan solat ataupun solat malam qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan itu kaum mereka mana mereka beri peringatan pada kaum mereka, lantas mereka pun beriman dengan apa yang mereka dengar alaihi wasallam. Ada satu kuliah itu bila siapa nama syekhnya saya tak ingat, sahabat-sahabat ni kasih Allah, bercerita tentang ayat ini daripada surah Al-Ahqaf itu ayat 29 ke 31, terutama begitu juga surah Al-Jin, ayat yang pertama itu. Sebahagian masyayikh membuat bandingan antara jin yang mendengar ayat Al-Quran itu dengan sebahagian daripada manusia. Sebahagian daripada manusia dalam isu apa? Isu adab mendengar Al-Quran. Tapi kita tengok dulu ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memperihalkan cerita mereka dengan katanya, firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebahagian tafsir disebut yaqulullahu taala muqri'an kuffar Quraisy. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ayat ini muqri'an kuffar Quraisy, mengherdik golongan kufar Quraisy. Apakah ayat yang mengherdik kufar Quraisy itu? Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una ilal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Kita terjemah yang itu dulu ya. Sahabat-sahabat boleh tengok terjemahan bawah itu. Wa idh sarafna ilaik, dan ingatlah ketika sarafna ilaik, sarafna kami hadapkan, ilaika kepada engkau, ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafaran minal jin. Dia sebut di situ serombongan jin. Se tu mana satu lah tak? Bukan dia partikel ataupun suku kata yang ditambah lah. Maknanya perkataan asalnya rombongan. Kalau ngan itu tambah, perkataan asalnya serombong pula. Tak barilah makna. Satu rombongan jin itu kepadamu, ilaika, berapa nafar? Ada nafar ini adalah satu perkataan, ada yang mengatakan bilangan yang tertentu, ada yang mengatakan aqal min asyara, lebih pada 3, lebih pada 2, ataupun kurang pada 10, tak silap saya, lebih kurang gitu maksud nafar. Jadi ada yang mengatakan 7 jin, mungkin ada orang sebut 7 ekor jin. Ada sebut tak? Kita nak 7 ekor jin. Saya Allah Alam tak tahu juga. Tapi 7 jin lah. Ada yang kata begitu. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala sebut tak? Tak. Allah Ta'ala cuma menggunakan, ataupun Al-Quran cuma menggunakan lafaz nafarun, beberapa. Yastami'una al-Qur'ana, yang mendengarkan Al-Quran. Yastami'una ini adalah kata kerja, sahabat-sahabat, mendengar. Tapi dia atas struktur dipanggil jamak. Jamak ni lebih pada 2. Jadi kita tahu jin itu bukanlah berdua, tetapi lebih pada 2. Itu dah confirm. Sebab lafaznya adalah kata kerja atas struktur jamak. Yastami'una Al-Qur'ana, mendengar Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu, maka tak kala mereka menghadiri bacaannya, lalu mereka berkata, qalu ansitu. Apa jin itu berkata? Jin itu kata pada jin yang lain yang dengar, senyap. Dia tak kata shh lah, tapi biasa kan manusia gitu kan, senyap. Bukan sekadar senyap. Ansitu ini, sahabat-sahabat ni kasih Allah, kalau kita belajar bahasa Arab,
Kalau kita suruh orang senyap, kita akan kata uskut. Uskut senyap. Ataupun kita guna isim fi'il, sah. Jangan bercakap senyap. Tapi dia bukan sekadar senyap, dia kata in situ. Dengar dengan fokus. Itu in situ. Kalau dia kata istami', dengar tapi dengar gitu je. Arahan jin, maknanya jin yang bagi arahan tu kata dengar betul-betul, in situ, dengar betul-betul. Bagi tumpuan. Itu jin tu sahabat-sahabat. Rasulullah baca Quran, dengar orang baca Quran, jin kata bagi tumpuan. Itu sebahagian masyarakat sebut malu dengan jin, dia kata. Sebahagian lalu ada kuliah tu saya ikut sahabat-sahabat. Saya tak ingat nama syekhnya. Dia kata ini sebahagian daripada kita bila dengar bacaan Quran, ada yang duduk gini, duduk cakap, tengok itu, tengok ini, tidak menghormati bacaan Al-Quran. Malu kita dengan jin. Jin lagi bagus, dia kata. Tapi jin inilah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa sahabat-sahabat kalau nak ilmu jin yang lebih, Ustaz Iqmal Zaidi itu pakar tu sahabat-sahabat. Saya pun rujuk dia. Saya tak ada ilmu sangat mengenai itu. Saya punya personal kaedah lah, ni kaedah orang malas lah sahabat-sahabat. Bukan kaedah orang malas, kaedah orang jahil macam saya lah. Kita ni urusan orang benda nampak depan mata pun kadang-kadang kita tak boleh nak settle. Dunia yang tak nampak ni lagilah pulaknya, bagilah orang lain yang menyettlekannya. Alamul jin, dunia jin. Tapi orang yang ada ilmu, itu dia tak ada masalah. Ni kita jahil, tak ada ilmu. Saya pernah belajar sekejap tentang perubatan Islam ni, dan juga tapi tak belajar habis sahabat-sahabat. Tapi semua orang mungkin boleh menghafal wirid-wirid dan sebagainya. Tapi bacaan Al-Quran sebagai contoh, mungkin ada orang dia hafal, ni guru saya sebutlah, dia hafal Quran sampai 30 juzuk. Kita lagi lah pula juzuk 30 pun tak apa nak ngapal. Tapi dia kata istilah perubatan Islam ni seumpama orang yang gini, dia kata pegang pisau ni, semua orang boleh pegang pisau. Tapi orang yang belajar betul-betul ni, dia pegang pisau itu dengan teknik yang betul. Jadi bila orang tengok dia pegang pisau itu, orang ini tak boleh pergi ni. Tengok cara dia pegang pisau, kiasan guru saya lah. Pada hakikatnya semua orang ada pisau, tapi mungkin cara pegang tak betul lah. Kiasan dia terhadap mungkin wirid-wirid, hafalan ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi orang yang beramal dengan ilmu perubatan Islam ini, dia mungkin ada teknik pegang dia tu, walaupun simple dan sebagainya. Pisaunya mungkin simple sahaja, tapi dia pegang dengan teknik yang betul. Itu kiasan guru saya lah. Saya teringat pada kisah pada zaman Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik, saya tak ingat. Rasa Imam Abu Hanifah, kan ada seorang pemuda asabahu masul jin, masul syayatin, bukan begitu. Dia mendapat gangguan, sehingga orang pada waktu itu minta tolong dengan dia. Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, ambil aku punya capal ni saja, tunjuk kat dia. Jadi orang ramai ni ambil capal Imam Abu Hanifah, tunjuk pada orang yang ganggu rasuk itu. Jadi jin yang mengganggu itu tahu ini kasut Imam Abu Hanifah ni, yang buat main, dia pun tak ganggu lah. Setelah beberapa tahun, setelah kewafatan Imam Abu Hanifah, sekali lagi saya tak ingat imam yang mana, tapi saya macam Imam Abu Hanifah. Jadi bila Imam Abu Hanifah meninggal dunia, pemuda ini sakit lagi. Jadi orang ramai, itu kita ambil, maknanya kita minta tolong dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bagi capal. Mungkin kita boleh guna kaedah tu. Ambillah capal, tunjuklah pada pemuda yang dirasuk ini. Tak jadi, cannot go. Mungkin jin tu kata, alah, kau siapa? Itu Imam Abu Hanifah. Tunjuk capal yang aku datang, kau siapa?
Jadi semua orang ada capal. Tak, sahabat-sahabat. Tetapi sahibu capal itu, tuan punya capal itu siapa? Ya. Semua orang pakai kereta, semua orang pakai motor, tetapi siapa mempunyai kenderaan tersebut? Hebat tak hebat amalannya, keikhlasannya. Jadi Tok Guru saya dia sebut begitu dalam perubatan lah, dalam perubatan pengamalan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam, saya pun tak ada ilmu. Itu dia lah, saya nukil sahabat-sahabat ni, kasih Allah. Jadi amalan seseorang seolah-olah betul pandangan pada saya lah, betul dengan firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Ta'ala tengok takwa seseorang. Allah Ta'ala tak tengok fizikal seseorang. Walaupun sunnah Rasulullah dari sudut fizikal itu pun kita kena raih, tetapi sudut keimanan, ketakwaan itulah faktor utama kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ansitu, jadi jin tu kata, dengar, fokus. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad dan cerita pada kita. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Dipakat balik belaka, balik tempat mereka, di mana wallahu ta'ala alam. Mungkin di tempat-tempat yang tak didiami oleh manusia, gunung ganang dan sebagainya, hutan belantara, wallahu ta'ala, lautan, kita tak tahulah. Jadi disebut lagi falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yakni Al-Quran, yang diturunkan sesudah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yahdi ilal haq, lagi memimpin kepada kebenaran. Ini gambaran jin-jin ini, dia menggambarkan sifat Al-Quran yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, kata mereka lagi, hai kaum kami, ajibu da'i Allah. Allahu akbar. Jin ini kata apa? Wahai kaum kami, terimalah orang yang menyuruh kepada Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad. Jadi banyak kan As-Thaqalan sebagai contoh dalam Quran kan. Thaqalan ini dua makhluk yang menerima bebanan. Dua makhluk tu apa? Itulah manusia dan juga jin. Dalam surah apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah apa? Surah Rahman. Rabbikuma tu Tuhan kamu berdua. Kamu berdua tu siapa? Manusia dan juga jin. Jadi manusia dan jin adalah dua makhluk yang mukallaf, yang dibebankan dengan tuntutan syarak, dosa pahala. Jadi apa yang dijanjikan kepada manusia, syurga dan neraka, begitu juga kepada jin. As-Saqalan, dua makhluk yang menerima bebanan taklif. Terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah dan beriman kepadanya, wa aminu bih, kata Allah Ta'ala, kata jin itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas lisan jin tersebut, yaghfiru lakum min dunubikum, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, wa yujirkum min adabin alim, dan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 31. Jadi ayat ini jelas memperihalkan tentang peristiwa yang disebut oleh Ibn Ishaq tadi, iaitu sekumpulan jin mendengar ayat-ayat Al-Quran. Timbul persoalan, mereka dengar surah apa? Ada sebahagian ulama kata pelbagai surah, pelbagai
pelbagai surah. Ada juga yang mengatakan mereka mendengar surah Ar-Rahman. Wallahu ta'ala alam. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ayat surah Yahdi ila rusyd. Kan? Yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a, sesungguhnya bahawasanya telah memperdengarkan ataupun mendengarkan sekumpulan jin, nafarun minal jin. Jadi ayat ini kita tahu uhiya ilayya, telah diwahyukan padaku. Maknanya Nabi sedar ke Nabi tak sedar? Jadi ada sebahagian ulama mengatakan bahawa ada keadaan Nabi tak sedar bahawa jin, ada sekumpulan jin mendengar. Ada riwayat Nabi memang memperdengarkan, tahu. Ada riwayat contohnya yang menghuraikan ayat ini mengisyaratkan bahawa Nabi baca, rupa-rupanya ada sekumpulan jin yang mendengar, mempelajari bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Taala bagi tahu, baru Nabi tahu. Ada sebagian ulama sebut begitu, berdasarkan ayat daripada surah Al-Jin ini, ayat yang pertama. Nafarun minal jin faqalu, maka mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Sahabat-sahabat dikasihi Allah, dalam kitab fiqh sirah ini habis perbahasan tentang jin mendengar Al-Quran. Sahabat-sahabat dikasihi Allah, sebenarnya ada beberapa riwayat sebagaimana yang saya sebut tadi. Saya bacakan di sini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tentang peristiwa jin mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada Abdullah dan juga Al-Abbas, sepupu dan juga bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abdullah bin Abbas dia cerita, dia berkata, ini cerita lah sahabat-sahabat, tapi tak ada dalam kitab fiqh sirah. Tapi bila disebut perbahasan tentang jin mendengar Al-Quran, para ulama dalam karangan-karangan yang lain akan bawa hadis-hadis ini. Jadi dia ada informasi yang tak ada dalam kitab fiqh sirah. Intalaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suq Uqad. Jadi kata Abdullah bin Abbas, seolah-olah satu hari, walaupun dia tak sebut pada suatu hari itu, of course lah satu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersama dengan fi ta'ifatin min ashabihi, dalam satu kumpulan bersama dengan sahabat-sahabat baginda. Intalaqa, telah bertolak, amidina ila suq Uqad, pergi ke suq ataupun pasar yang dinamakan pasar Uqad. Jadi Nabi pergi ke situ. Kemudian Abdullah Abbas bercerita, yalah, itu mukadimah cerita. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa qad hila baina syayatin wa baina khabaris sama' wa ursilat alaihi musyhub. Qad hila baina syayatin wa baina khabaris sama'. Hila maknanya dihadang, terhijab, dicelah-celah antara syaitan dengan perkhabaran langit. Sebagian ulama menghuraikan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Al-Quran, zaman nabi-nabi dahulu, syaitan-syaitan ini boleh naik ke langit mendengar berita-berita yang berlaku di langit. Jadi mereka dengar begini-begini, mereka turun, mereka cerita sama mereka. Allah Ta'ala alam lah. Ada saya dengar dalam satu kuliah tu, ada seorang ustaz tu, dia menghuraikan isu inilah, isu dahulu syaitan ini boleh pergi ke langit, boleh dengar perkara-perkara, mungkin perkara-perkara yang akan berlaku. Jadi dia akan turun jumpa siapa? Turun kepada tukang-tukang telik.
Ya. Bagi tahu akan berlaku gini. Jadi daripada mana tukang telik ni dapat? Ya. Dapat daripada syaitan. Ada yang betul, ada yang tak betul, Allah alam, gitulah. Lepas tu ada seorang ustaz berkuliah ni, dia kata antaranya ialah Nostradamus, dia kata. Nostradamus, dan juga dia punya apa? Andaian, bukan andaian, dia punya ramalan dia. Kan Nostradamus banyak membuat ramalan, beramal dengan meminta tolong dengan makhluk halus, jin ini. Jadi dia mungkin boleh tahu benda-benda yang gaib pada mata kasar. Nujum 4 belalang lah. Nujum 4 belalang kan, tengok dalam geluk air, nampak 2 ekor kambing, 2 ekor lembu, musim-musim korban kan. Nampak. Siapa tak nampak, macam-macam lah kaedahnya. Itu Allah Ta'ala alam lah kan. Mungkin lepas ni ada sistem kan, tolong tengok sikit kereta aku hilang, kau ingat kan nombor chassis? Ingat, masuk dalam sistem, boleh detect kereta kau kat mana. Allah Ta'ala alam. Itu teknologi moden, tak ada masalah. Ini dalam keadaan yang tidak ada teknologi padanya, tapi boleh mengetahui perkara-perkara yang gaib terselindung itu. Jadi timbul persoalan, macam mana dia tahu? Sahabat-sahabat dikasihi Allah. Jadi dalam hadis ini menyatakan waqad hila baina syayatin wa baina khabari sama. Maknanya dulu syaitan ini boleh tahu sikit-sikit lah, pergi ke langit, dengar khabar berita-berita yang berlaku di langit. Jadi tetapi kemudian mereka terhalang. Apa yang berlaku ialah kata Rasulullah, wa ursilat alaihimu syuhub. Bila mereka naik je, terutama pada zaman setelah Rasulullah diutuskan penurunan Al-Quran, mereka cuba naik sahaja, mereka direjam dengan asyuhub. Syuhub ni apa? Rejaman api. Wallahu ta'ala alam lah. Sahabat-sahabat tafsir apa? Tai bintang. Wallahu alam, saya tak tahu lah tu. Tapi lafaz yang disebut oleh Rasulullah adalah syuhub, percikan-percikan api. Mereka naik nak dengar, mereka ditembak dengan percikan api. Syuhub. Faraja'at asyayatin ila qaumihim. Maka syaitan-syaitan yang menjadi kebiasaan, tugas yang didelegate pada mereka, naik ke langit dengar berita ni. Jadi bila tak boleh fulfill tugasan mereka, mereka balik lah, melapor pada chief. Faraja'at asyayatin ila qaumihim faqalu malakum. Maka mereka pun katalah pada yang balik, kenapa dengan kamu semua ni? Syaitan yang ada itu bila melihat syaitan yang di langit itu turun, balik semula. Faqalu hila bainana wa baina khabari sama wa ursilat alaina syuhub. Kami dihalang daripada mendengar berita-berita di langit, dan kami ditembak dengan percikan-percikan api. Ini hadis Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim. Qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadath. Jadi syaitan yang ada, yang dengar cerita kawan-kawan mereka ini, tidaklah terhalang kamu ini daripada khabar langit itu, melainkan telah berlaku satu perkara yang besar. Satu perkara yang besar. Fadribu masyariqal ard. Maka syaitan, geng-geng syaitan ni syura sama mereka, lalu mereka buat keputusan. Fadribu masyariqal ard. Hendaklah kamu semua pergi ke masyariqal ard, timur barat, wa magharibiha, dan juga barat ni. Timur dunia dan juga barat. Pergi ke timur, pergi ke barat. Kita pergi semua arah. Kamu pergi semua arah. Fanduru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Jadi syaitan-syaitan ini, syaitan-syaitan ini pun buat, kata, kamu semua pakat tengok belaka. Apa yang menyebabkan, menghalang kamu semua ini daripada dapat dengar berita, curi-curi berita di langit. Fansarafa ulaika alladina, disebut alladina tawajjahu nahwa tihamah. Jadi bagilah, bertebaranlah syaitan-syaitan ini, jin-jin ini, syayatin minal jin. Ada sekumpulan ini pergi ke kawasan Tihamah. Tihamah ni kawasan mana? Kawasan Semenanjung
tanah Arab, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi syaitan-syaitan ini pun pergilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, kata Abdullah bin Abbas. Minta maaf ya sahabat-sahabat ni kasih Allah. Abdullah bin Abbas yang bercerita. Ya. Jadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa binakhlah. Ketika mana mereka syaitan ini sampai ke kawasan Tihamah ini, tempat Nabi, ketika mana Nabi yang tadi sedang keluar bersama dengan sebahagian para sahabat menuju pasar Uqad. Ya. Sampai di kawasan tempat disebut wa huwa binakhlah, lebih kurang begitu ya. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr, yang mana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, bersolat bersama dengan sahabat-sahabat baginda solat subuh. Dalam riwayat salatul fajri, solat subuh. Falamma sami'ul Quran, kata Abdullah bin Abbas, bila mereka mendengar Al-Quran, istami'u lahu, jin-jin ini pakat bagi tumpuan, dengar sungguh-sungguh, istami'u lahu. Faqalu hadha wallah, maka mereka pun pakat katalah sama sendiri, hadha, ini yang kita dengar ni, wallah, demi Allah, alladhi hala bainakum wa baina khabar sama. Al-Quran inilah, benda yang kita dengar inilah yang menyebabkan kita terhalang daripada, maknanya setelah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah daripada langit dunia, kita tahu Al-Quranul Karim turun daripada turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, daf'ah wahidah ataupun sekali turun sempurna, 6,000 ayat lebih, 30 juzuk, 114 surah. Tapi turun daripada langit dunia kepada Rasulullah munajjaman, secara berperingkat-peringkat, selama salah sawa isri nasadah, 23 tahun. Jadi kata geng-geng jin, syaitan ini, inilah rupanya faktor yang menyebabkan kita tak boleh nak dengar perkhabaran langit. Rupanya Quran dah turun. Gitu ya. Baik, tak habis lagi hadis ini. Ya. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim wa qalu ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nusyrik bi rabbina ahada. Jadi puak-puak yang mendengar ini, jin-jin ini, walaupun pada awalnya digunakan syayatin di situ ya, sahabat-sahabat ni kasih Allah, lafaz itu, mereka berkata hada wallah, benda ini demi Allah yang menghalang kita dan juga khabar langit ini. Jadi mereka sebut begitu, mereka balik kepada kaum mereka, lalu mereka berkata, wahai kaum kami, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang begitu menakjubkan. Yahdi ila rushd, memberi hidayah kepada petunjuk. Fa amanna bihi, maka kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, maka kami tak akan menyekutukan Tuhan kami dengan sesuatu. Ada banyak lagi riwayat ni sahabat-sahabat ni kasih Allah, tentang peristiwa jin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran. Salah satunya di Taif, satu lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sebahagian ulama kata qad ta'addadat, ta'addada sama'ul jin lil Quran. Boleh jadi, kata para ahli ulama, banyak kali peristiwa jin datang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Ta'addad, bukan sekali di Taif itu sahaja, tapi banyak lagi riwayat-riwayat lain. Dibahaskan juga surah apa yang dibaca. Kita sebut tadi ya, ada
pelbagai riwayat ada yang mengatakan surah Ar-Rahman. Ada ulama kata sebenarnya pelbagai surah yang didengari oleh jin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sekadar ini ya, sahabat-sahabat dikasihi Allah. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Peristiwa masuknya yang kita janji tadi dua perkara, satu perkara sajalah malam ini. InsyaAllah satu lagi iaitu mengenai seorang tokoh musyrikin Quraisy, Mut'im bin Adi, yang membantu Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah. Kita akan baca mengenai peristiwa ini dan juga sedikit maklumat mengenai Mut'im bin Adi, siapa dia ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika.